Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksud daripada firman Allah Ta'ala adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Shadaqallahul azim. Maksud ayat 21 suratul Ahzab. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat, para netizen
yang dihormati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, petang ini sebagaimana yang dijadualkan, kita bertemu kembali untuk menyambung bacaan kitab Fiqhus Sirah jilid yang kedua karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti pada muka surat 453. Masih lagi berhubung dengan peristiwa peperangan Khandaq ataupun peristiwa peperangan Ahzab. Dan petang ni saya menyambung di bawah tajuk sikap kaum munafikin dalam kerja-kerja menggali parit. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Hisham meriwayatkan bahawa beberapa orang kaum munafikin sengaja melewat-lewatkan usaha menggali kubu ini bersama-sama kaum muslimin. Mereka sengaja menunjukkan sikap lemah dalam bekerja, dan mereka dengan rahsia menyelit-nyelit diri, lalu melarikan diri dan balik ke rumah menemui keluarganya tanpa pengetahuan dan izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebagai seorang yang bersifat sebagai lelaki Islam yang sejati, bila ditimpa satu dugaan yang memerlukan ia balik ke rumah terlebih dahulu, akan meminta izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang. Setelah selesai urusan, ia akan bersegera pulang ke tempat kerja untuk menyambung kembali usahanya itu. Sehubungan dengan sikap ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinuh. Innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'adhanuka li ba'di sya'nihim fa'adhana liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, dan sesungguhnya yang benar-benar seorang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan mereka, tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meninggalkan, apabila mereka meminta izin kepadamu,
kerana sesuatu keperluan, berilah izin kepada sesiapa yang kamu kendaki di antara mereka, dan mohonkanlah keampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud ayat 62 Suratun Nur. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan sikap dan tingkah laku orang-orang munafik ini. Dan Allah merekodkannya di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi. Dan apabila Al-Quran itu kekal sehingga hari kiamat, dan ayat itu terus dibaca sehingga hari ini, menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mahu supaya umat Islam memiliki sifat hazar, yakni berhati-hati dengan golongan-golongan munafik. Mereka akan terus memainkan peranan mereka bagi melemahkan perjuangan Islam sehingga hari kiamat. Mereka berada di mana-mana, dan Allah Ta'ala yang Maha Pengasih memberitahu kepada kita berhubung dengan perkara ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab ini, kalau Ahzab telah saya sebut, merupakan gabungan kabilah yang ramai yang ada di kawasan kota Mekah dan persekitarannya, yang bergabung bagi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang kelima Hijrah. Ulama-ulama di dalam kitab-kitab sirah mereka menyebutkan bahawa di antara kabilah yang bergabung ini ialah dari kalangan Bani Salim, Bani Ghasfan, Bani Fazarah, Bani Murrah, Bani Ashja', Bani Asad. Bahkan di sana ada riwayat yang menyebut sebahagian dari kalangan Yahudi yang berada di Khaybar juga memainkan peranan secara langsung atau tidak langsung ke arah berlakunya peperangan Ahzab ini. Kita memaklumi juga bahawa jumlah tentera di kalangan mereka yang bergabung ini adalah 10,000 orang. Dan 10,000 orang ini menyamai jumlah keseluruhan penduduk-penduduk yang ada di Yasrib, yakni Madinatul Munawwarah, terdiri dari kalangan lelaki dan perempuan, orang-orang tua dan kanak-kanak, dicampur keseluruhannya, lebih kurang juga berjumlah 10,000 orang pada masa itu. Dan tentera yang hadir ada jumlah 10,000 orang ini adalah merupakan satu ancaman yang sangat besar, ujian yang amat berat dan haibat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman di kalangan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, telah saya sebutkan juga sebelum daripada ini bahawa bukan seluruh perkelilingan kota Madinah itu yang digali dengan parit. Di sana ada banyak kawasan-kawasan di sekitar bandar Madinah mempunyai bukit-bukit batu yang pejal
Dan di sana ada kawasan-kawasan di Madinah yang merentasi kawasan ladang-ladang tamar yang sangat luas. Kerana kita maklum, tanah yang ada di Madinatul Munawwarah sangat subur. Sehinggalah hari ini dan insya-Allah sampai hari kiamat. Kerana di sana ada disimpan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkatan. Disebutkan bahawasanya yang digali parit hanyalah di bahagian utara Madinah sahaja. Adapun bahagian lain tidak digali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyusun para sahabat radhiyallahu an bahawa 10 orang di kalangan mereka hendaklah menggali ada jarak 40 hasta. Ini merupakan suatu tugas yang bukan main-main untuk dilakukan saat ketika mana mereka baru sahaja menerima bahawa himpunan 10,000 tentera yang telah dihimpunkan oleh penduduk Mekah dengan seluruh kabilah yang disebut tadi telah pun berkumpul dan mulai nak bergerak masuk menuju ke Madinatul Munawwarah. Dan kita telah menyebutkan bahawa terjadinya peperangan Ahzab ini pada ketika mana suasana musim sejuk di Madinah. Sejuk yang amat sangat. Cuacanya sejuk. Kerjanya mesti dengan segera dan dilaksanakan secepat yang mungkin. Sebarang kelewatan bermakna kematian dan kehancuran bagi bumi Madinah itu sendiri. Inilah tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya juga para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan bahawasanya kami dalam kalangan yang ramai ini telah 3 hari tidak makan kerana nak menyelesaikan segera parit yang digali. Cuma yang ada, kata Anas, segenggam gandum. Ini satu riwayat. Menurut satu riwayat yang lain, segenggam bali. Itu saja yang ada. Kemudian mereka memasaknya, kalau menurut riwayat Anas, menggunakan minyak masak yang sudah hampir basi. Belum basi sangat, tapi dekat nak basi. Tapi itu je yang ada dan mereka gunakan. Menurut dalam satu riwayat yang lain, para sahabat radhiyallahu anhum hanya menggunakan lemak unta yang kering. Kemudian dipanaskan, bila mendidih, dia cair jadi minyak. Itulah lalu dimasukkan gandum ataupun segenggam bali tadi, dikacau-kacau untuk disuapkan. Boleh jadi 2-3 butir seorang untuk menjadi alas perut dalam suasana yang sangat mencabar pada masa itu. Bagaimana Allah Ta'ala tetap menguji perjuangan Islam ini dari masa ke masa, supaya boleh ditapis orang yang benar imannya dengan orang-orang yang munafik, yang menyelinap di dalam jemaah. Tidak ada kerja lain bagi melemahkan jemaah dan perjuangan Islam itu sendiri. Diriwayatkan juga daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah menyatakan, apabila kami merasa terlalu lapar, lalu kami pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawasanya kami lapar, dalam keadaan kami mengikat perut kami dengan ketulan batu.
Kemudian kami nyatakan kepada Nabi kami lapar. Mereka mengikat 2 ketulan batu menurut satu riwayat. Tiba-tiba apabila mereka melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dapati ada 3 ketulan batu yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia di bahagian perutnya, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam menanggung kelaparan lebih hebat daripada para sahabat yang lain. Tetapi Nabi tidak pernah menyatakan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tentera-tentera Quraisy berjumlah 4.000 orang berkumpul dan berhimpun di kawasan Raumah, di mana lembah ini atau Raumah ini berada di antara Al-Juhf dan juga Zaghabah. Di antara 2 tempat itu, di tengah-tengah itulah Raumah. Di situ ditempatkan 4.000 tentera standby di situ. Manakala baki daripada yang ada lebih kurang 6.000 orang, ini bersama dengan kabilah Bani Ghasfan. Mereka ni berkubu di Zannun Naqma. Dan Zannun Naqma ini laluan, kalau hari ini berjalan, kalau kita pergi ziarah menuju ke Bukit Uhud. Situlah kawasan, ada satu tempat namanya Zannun Naqma. Situ baki lebih kurang 6.000 orang. Bermakna mereka mengepung 2 arah. Sudah tentu mempunyai perancangan bagi melakukan serangan serentak 2 arah untuk menerjah masuk ke Madinatul Munawwarah. Fardu takdir pertolongan Allah, hasil daripada apa yang dicadangkan oleh Salmanul Farisi radhiyallahu an. Apabila telah siap digali parit, mereka sampai. Ulama-ulama menyatakan bahawasanya mereka 10.000 tentera ini benar-benar pertama berada dalam keadaan terkejut yang amat sangat. Kerana mereka tidak pernah melihat kaedah strategi pertahanan menggunakan parit sebagaimana yang dibuat pada ketika itu. Sedangkan perancangan awal mereka, apabila sampai dan telah siap berkubu di 2 tempat tadi, mereka akan menyerang serentak, menyerbu dan memukul ranak di seluruh penjuru Madinah. Tiba-tiba mereka tertemu dengan parit, maka mereka hilang strategi di saat itu. Mereka tidak ada contingency plan, perancangan yang kedua. Karena langsung dengan izin Allah mereka tak memikirkan akan tertemu dengan khandak ataupun parit yang berkenaan. Maka terjadilah mereka hanya berlegar-legar di bahagian sebelah sana parit. Mereka tidak mampu menyeberangi dan turun kerana mereka takut. Dan di sepanjang parit yang digali di sebelah sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat melakukan rondaan. Ia menurut shift, beberapa jam tukar, satu grup tukar pula begitu. Yang lain bertahan pada tempat-tempat yang telah disiap dan disediakan. Hadirin sekalian, kalau hari ini kita pergi ke Madinatul Munawwarah, kita pergi ke kawasan Khandaq ini. Orang-orang Melayu menyebut Masjid 7. Masjid itu dengan maksud kawasan-kawasan kubu-kubu pertahanan, termasuklah kubu yang paling tinggi sekali dan pusat bagi pergerakan dan arahan Nabi. Di sana juga Salmanul Farisi berada di sebelah kiri, di bahagian atas bukit. Kemudian turun ke bawah, di situ ada beberapa kubu kecil-kecil
Ya, dan di bahagian hujung sekali di bahagian kanan kita boleh melihat ada kawasan yang dipagar. Dan kawasan ini adalah kawasan yang dipenuhi dengan pohon-pohon kayu yang hijau. Nah, itu adalah mutbah, yakni dapur tempat Aisyah bersama dengan beberapa orang muslimat yang mengetuai kerja-kerja memasak dan urus di bahagian dapur. Mereka berada di bahagian hujung sana. Namun hari ini kalau kita pergi, kita tidak akan menemui lagi 5 yang lain. Kita hanya menemui di sebelah kiri di atas bukit, batunya berwarna hitam, itu kubur Salmanul Farisi. Kemudian di bahagian ujung dapur tadi. Antara bukit dan dapur, di tengah-tengah telah pun dibina satu masjid yang besar. Namanya Masjid Khandaq. Ya, di mana masjid ini khabarnya boleh memuatkan 5,000 jemaah. Besar masjidnya. Dan biasanya setelah didirikan masjid yang berkenaan, jaranglah pemandu-pemandu ketika bawa bas untuk ziarah berhenti. Melainkan mereka hanya pusing aja. Dia di jalan perlahan, sempat kita tengok tu pusing, terus balik ke hotel. Dia tak macam dulu boleh turun pergi banyak tempat. Sudah tentu ramai juga yang berniaga ya di kawasan itu, di mana mereka tidak boleh masuk dan tiada pertempuran besar yang berlaku. Yang terjadinya ialah panah memanah di antara tentera Islam dengan orang-orang kufar yang berada di parit di seberang sana. Barang diingat bahawa peperangan kepungan ini terjadi berbelas-belas hari lamanya. Jadi adalah ketika-ketika bila pihak di sana memanah, maka tentera Islam membalas. Ada ketika mungkin agaknya dirasakan oleh tentera Islam sesuai mereka melakukan kejutan serangan dengan panah, maka mereka memanah, dibalas pula oleh kufar musyrikin. Tapi dalam keadaan bertempur berdepan tidak ada. Hanya dalam keadaan patroli, ia dikawal dalam bentuk rondaan sahaja. Namun ada yang dicatatkan oleh para ulama. Di akhirnya nanti didapati bahawa 6 orang di kalangan sahabat radhiyallahu anhum gugur syahid, manakala 10 orang di kalangan tentera kafir mati. Dia terkena panahan daripada tentera Islam. Namun dalam riwayat yang masyhur disebutkan kisah Mu'az bin Sa'ad bin Mu'az, dia yang telah terkena panah di bahagian tangannya dan putus urat nadinya sehingga dia meninggal dunia, mati syahid. Dan dialah ketika Nabi SAW menghantar jenazahnya ke perkuburan Baqi', Rasulullah SAW berjalan menggunakan kedua ibu jari kakinya, dan dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Bila selesai, sahabat tanya, mengapa Rasulullah berjalan gitu? Lalu Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya telah bergegar Arash dengan mati, yakni syahidnya sahabat Sa'ad bin Mu'az. Dan sesungguhnya telah turun malaikat yang ramai mengiringi jenazah Sa'ad ketika kita menghantarnya ke Baqi'. Jika sekiranya aku berjalan menggunakan tapak kakiku, nescaya aku terpijak akan malaikat yang ramai yang ada mengiringi jenazah ketika itu. Ini menunjukkan bahawasanya orang-orang yang mati syahid itu mendapat kemuliaan, di antaranya jenazahnya diiringi oleh malaikat menuju pada hari permakamannya, di mana orang-orang beriman yang terkepung menjadi sangat cemas. Bukan main-main, cemas yang sungguh menggegar jiwa dan perasaan mereka.
Perkara ini dinyatakan oleh Allah di dalam suratul Ahzab ayat 10 sehingga ayat yang ke-11. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza zaghatil absar wa balagatil qulubul khanajir حناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Maksudnya, kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir tempat pertahanan kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah, kerana gempar dan menjadi bingung, serta hati pun resah gelisah, kerana cemas takut. Dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Pada saat itulah diuji orang yang beriman, dan digoncangnya perasaan dan penderiannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Ya, di mana ayat ini Allah Ta'ala menerangkan suasana bagaimana para sahabat radhiyallahu an gambarannya ke hulu dan ke hilir. Umumnya orang-orang yang bergerak dan berjalan ke hulu dan ke hilir adalah orang-orang yang dalam keadaan cemas, tidak menentu, tak tahu nak ke mana, apa yang nak dibuat. Mereka dalam keadaan panik. Oleh kerana itu kiranya lebih baik kita terkurung di rumah dalam suasana COVID ini daripada ke hulu ke hilir tak tentu arah, sehingga memungkinkan na'udzubillah kita pula terkena corona virus 19 ini. Hadirin sekalian, keadaan menjadi sangat cemas. Mengapa? Kerana memang di peringkat awal tentera-tentera Islam khususnya langsung tidak mengetahui bahawa jumlah tentera kufar musyrikin yang hadir pada masa itu ialah 10,000 orang. Sedangkan mereka hanya berjumlah 3,000 orang sahaja. So dari segi ratio 1 lawan 3. Itu secara matematik. Yang kedua, bagaimana para sahabat merasakan bahawasanya kemungkinan ini debaran mereka ada angle atau bahagian-bahagian tertentu parit yang telah digali sepanjang kawasan itu, kemungkinan siapalah tahu dapat ditembusi dan dilalui oleh musuh. Entah mungkin di waktu malam mereka tidak mengetahuinya. Di samping juga harus diingat, di hadapan mereka menghadapi 10,000 tentera, manakala di belakang mereka adalah kelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang senantiasa menunggu peluang untuk membantai daripada belakang. Dan memang ianya terjadi. Dan itu nanti akan insya-Allah kita kisahkan dalam tajuk yang akan datang insya-Allah. Betapa tidak cemasnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan ini. Dan bagaimana gegaran, debaran yang mereka alami ini bukan main-main. Sehingga Allah Ta'ala menyebut dalam ayatnya, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Kalau kita buka Quran, kita bertemu satu surah namanya
Suratul Zalzalah. Zalzalah maknanya gempa, goncangan. Iza zulzilatil ardu zilzala. Itu zalzalah. Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat ini dahsyatnya ujian kepada sahabat sehingga goncangan dalam hati dan jiwa ini. Wazilzilu zilzalan syadida. Sudahlah gempa tu berlapis dua kalimah. Wazilzilu. Kemudian zilzalan. Ada lagi gempanya. Kemudian syadid. Sangat keras. Yang mendatangkan keharuan suasana yang tidak dapat digambarkan. Sehingga nyawa terasa sampai di kerongkongan atas kepungan yang sedang mereka hadapi. Hakikatnya ialah Allah nak mengasingkan orang-orang munafik yang menipu dalam perjuangan supaya tersingkir. Meminggirlah kamu, karena kamu tidak layak untuk berada dalam saf perjuangan. Yang layak bersama saf perjuangan Islam ini hanya orang-orang yang benar-benar beriman, wala dan siqahnya kepada kepimpinan, dan bergantung tawakalnya Allah, mengambil reda Allah mengatasi reda makhluk. Ini perjuangan Islam. Dan bagaimana gagaran ini memang juga disebut oleh Allah di dalam surah yang lain. Antaranya ayat 214 Suratul Baqarah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra wazilzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahu qarib. Ini ayat Allah Ta'ala menyebut lagi tentang gempa dan goncangan bagi orang-orang yang memperjuangkan Islam. Oleh karena itu, kalau kita yakin dengan kemenangan Islam, kita yakin dengan pertolongan Allah untuk menegakkan Islam ini, hadapi sahaja siapa pun di hadapan kita. Karena goncangan ini akan meminggirkan mereka-mereka yang munafik dan berpura-pura, dan tidak tinggal kecuali orang-orang yang yakin. Di saat itu Allah tidak akan menangguh untuk menurunkan kemenangan kepada perjuangan Islam. Apakah maksud daripada ayat yang telah kita bacakan tadi? Maksudnya, am hasibtum an tadkhulul jannah? Adakah kamu mengira kamu akan masuk syurga Tuhan? Cukup kamu merasakan sembahyang berjemaah, baca Quran, sambut nisfu Sya'ban, bersedekah, kemudian ulang alik ke masjid dalam suasana lain, kemudian kita rasa masuk syurga dah. Allah Ta'ala tanya, bukan dengan tujuan untuk menghina dan merendah-rendahkan amalan yang kita buat, tetapi Allah mahu supaya kita terus mempertingkatkan amal kita. Karena masuk syurga ini bukan mudah, bukan senang, sebagaimana semudah lidah yang berkata dalam keadaan yang tidak bertulang. Kenapa? Kerana sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum daripada kamu. Ini dia. Allah telah menguji sahabat di dalam peristiwa Ahzab. Sebelumnya Badar, Uhud. Selepas daripadanya Khandaq ini, peristiwa Khaybar, Tabuk, Hunain, banyak lagi. Mereka diuji sahabat-sahabat ujian. Masuk zaman Abu Bakar, peristiwa murtad, diuji akidah. Sampai zaman Umar diuji dengan Parsi dan Rom. Allah Ta'ala mahu supaya kita hanya bertawajuh, bergantung penuh harap dengan Allah Qadir Rabbul Jalil. Jangan kita bersama dengan saf perjuangan Islam di bawah kepimpinan ulama, tapi meletakkan siqah dan walak kepada yang lain daripada Islam. Ini haram, tidak boleh hukum.
secara mutlak tidak boleh. Kita boleh mengadakan ta'awun tapi bukan wala dengan orang-orang yang bukan Islam. Ini mesti kita fahami. Allah Ta'ala menyatakan kami telah menguji orang-orang yang sebelum daripada kamu, di mana mereka itu ditimpa dengan kecelakaan dan malapetaka yang sangat hebat. Lihat saja apa yang berlaku di zaman Nabi Nuh. Orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh diuji dengan banjir yang besar. Hatta anak Nabi Nuh sendiri menjadi orang yang kufur. Lihat apa yang berlaku di kalangan Ashabul Kahfi. Mereka diuji dalam keadaan terasing sehingga tertidur dalam tempoh masa yang lama di dalam gua pada masa itu. Apa yang berlaku dan terjadi kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Mereka diburu, dihambat, mereka diintip oleh SB Fir'aun. Mereka diburu oleh bala tentera dan polis-polis Fir'aun. Sehingga mereka tidak ada pergantungan lagi melainkan Allah. Di saat pergantungan itu penuh dan i'tikad itu putus, tawakal ala Allah. Pada masa itulah Allah membelah laut bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Ketika itulah Allah memberi kapal kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Dan ketika itulah Allah akan beri kemenangan kepada orang-orang yang memperjuangkan Islam dalam keadaan di luar batas akal yang mampu difikirkan oleh manusia. Allah Ta'ala menyebut gegaran yang dihadapi oleh mereka dalam keadaan wazilzilu, sama seperti yang dihadapi oleh golongan-golongan Islam di hadapan tentera Ahzab tadi. Wazilzilu, digempa, digoncang mereka. Hatta yaqula Rasul, sehingga berkatalah Rasul, wallazina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan mereka. Mata nasrullah, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah. Ini dia. Mereka tanya bila nak menang ni. Lama dah kita berjuang, janji kita nak menang. Apalagi di kalangan munafik, nanti kita lihat ayat. Mereka menipu Allah, Rasul dan diri mereka sendiri. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Dan orang beriman juga mereka nak tipu, padahal mereka tipu diri mereka sendiri. Digoncang sehingga berkata mereka, mata nasrullah, manalah kemenangan yang Allah janji ni. Lama dah kita berjuang ni, teruk dah kita kena. Macam-macam serangan dilakukan oleh musuh. Kalau zaman hari ni dalam Facebook, dalam Twitter, macam-macam. Macam mana ni, bila lagi Islam nak boleh menang ni? Jangan tanya bila Islam akan menang. Allah tahu untuk memberikan kemenangan, tapi tanya apakah sumbangan yang kita berikan untuk Islam itu menang. Inilah perkaranya. Sehingga Allah Ta'ala menyebut walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Dan Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, tapi Allah sembunyikan. Ini dia. Allah Ta'ala berjanji dia pasti tolong perjuangan Islam. Dekat pertolongan dia, tapi dia sembunyikan. Kerana dia nak melihat sifat istiqamah di kalangan orang-orang yang memperjuangkan Islam ini. Bukan sahabat je kena, bukan min qablihim, orang-orang yang sebelum kita saja. Yang hari ini pun akan kena dan lagi akan datang pun akan kena. Ini adalah merupakan sunnah perjuangan Islam. Namun di hujung Allah pasti beri kemenangan kepada Islam ini. Pada saat yang sungguh mencemaskan ini, orang-orang munafik menunjukkan sikap mereka yang sebenarnya. Firman Allah Ta'ala di dalam ayat 12 sehingga ayat yang ke-13 Suratul Ahzab. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wa idh qalat
ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiy yaquluna inna buyutana 'aura wa ma hiya bi'aura in yuriduna illa firara. Maksudnya, dan ingatlah ketika segulungan di antara mereka, yakni orang-orang munafik, berkata, wahai penduduk Yathrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Irji' farji'u, balik. Tak ada apa yang kita tunggu di sini. Dengan suasana sejuknya, musimnya tak menentu, makan tak tahu ujung pangkal, kerja nak dibuat gali parit, batu sebanyak sekeras-kerasnya. Nabi pun tahu mengarah-arah, aja buat lebih kurang yang banyak kita buat macam-macam. Mereka bermain dengan kata-kata nista bagi melemahkan perjuangan dan saf pada masa yang sangat kritikal itu. Sebab itu kalau nak tahu orang-orang munafik, mereka hadir ketika Islam mulai menang. Mereka akan menzahirkan diri mereka. Dan sebahagian daripada mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, yakni tidak ada penjaga, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain, hanya hendak melarikan diri. Inilah dia golongan-golongan munafik. Perangai dia suka lompat lagi, meninggalkan saf perjuangan Islam bila ujian datang. Sepatutnya bila ujian datang, kita kemaskan saf. Kita bahu-membahu. Ba'dukum awliya'i ba'. Bersama dengan kekuatan akidah. Kita ganding dan kita ikat erat. Kita gigit akidah dengan geraham-geraham kita bagi mempertahankan saf perjuangan Islam. Tidak bagi golongan munafik. Mereka akan lari meninggalkan saf apabila diuji. Sehingga disebut di dalam beberapa kitab tafsir, ada di kalangan mereka ini menyebut bertemu dengan sahabat-sahabat sambil lalu mereka menyelusup lari balik ke rumah. Dia kata, tunggu apa dah kat sini? Kalau dengarkan Nabi Muhammad janji macam-macam, akan dapat takluk Parsi lah, dapat wilayah Romawi lah. Lepas tu masuk, bertemu batu sebungkuk seketul besar. Bila diketuk mercik cahaya, nampak istana tu, istana ni. Istana apa benda? Kata dia, mana? Ini semua kata-kata yang melunakkan kita je. Irja', mari kita kembali ke rumah masing-masing. Lalu ada yang ditanya, mengapa kamu nak balik? Lalu dia menyatakan, tak balik macam mana? Dia kata, rumah tak ada orang. Ada orang tua, ada anak kecil. Masanya musuh datang sini, buat musuh dan nyelinap di belakang. Lalu kok belakang, kebun-kebun tamak. Lepas tu masuk ke rumah, semelih anak bini kita, macam mana? Itu saya baliklah dulu, dia kata. Kamu gali parit ni, saya jaga yang sana. Sama-sama ada tugas jihad. Ini lidah pembohongan orang-orang munafik yang dihurai juga oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahawa orang munafik, saya ulang balik, ada dua pedang. Satu pedang yang sentiasa terhunus, satu pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. Pedang yang sentiasa terhunus, itulah pedang jihad fi sabilillah. Itulah pedang yang digunakan untuk menyerang orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, menikam umat Islam daripada belakang. Manakala pedang yang tersimpan dalam sarung tak pernah dibuka, itulah pedang jihad bagi dia, tapi dia tidak pernah gunakan, melainkan dia menyusup lagi saja. Ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam salah satu kitabnya. Makanya mereka lari balik. Apa yang Nabi janji tak betul, kata dia. Kita kesejukan ni anak-anak lapar, kamu pun lapar. Sudahlah janji, tinggal janji. Tak ada apa, bohong semua, kata dia. Mereka tidak yakin dengan janji daripada Allah dan Rasul. Padahal siapalah yang paling benar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janji.
Yakinlah dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini terlupa di antara janji Allah, ialah Allah akan menguji orang-orang yang turut dalam perjuangan Islam ini. Cuba buka dan lihat ayat 1 hingga 3 Suratul Ankabut. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku wa an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ini Allah Ta'ala beritahu. Alif Lam Mim. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan untuk peringatan kepada manusia. Apakah manusia merasakan bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan mereka menyatakan kami telah beriman? An yaqulu amanna. Tiba-tiba mengaku saya beriman. Saya memang insya-Allah Ustaz tetap dengan perjuangan Islam Ustaz. Saya beriman. Allah Ta'ala menyatakan apakah kamu kira cukup? An yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sedangkan aku tak uji kamu lagi. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Bila ujian itu datang, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Saat datangnya ujian-ujian Allah itu, ketika itulah terpisah dan akan terbukti nyatalah di hadapan Allah orang-orang yang benar dan orang-orang yang pendusta dari kalangan munafik yang akan lagi meninggalkan perjuangan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, barang diingat telah saya nyatakan bahawa awal peperangan ini terjadi kerana orang-orang Mekah percaya kepada ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengumpulkan tentera bila Yahudi menyatakan, kamulah lebih benar daripada Nabi Muhammad itu. Kemudian Yahudi balik berangkaian pula dengan orang munafik di Madinah. Cadangnya untuk membantai daripada belakang, 10,000 menghentam daripada depan. Menunjukkan bahawasanya orang-orang munafik ini ada rangkaian kerja mereka dengan ahli kitab, dengan orang-orang Yahudi Nasara. Allah Ta'ala menyebut, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasara itu tidak akan reda kepada kamu sehingga kamu turut apa yang dibawa oleh mereka. Di sinilah menuntut kepada kita untuk bersikap istiqamah, berdiri di atas jalan yang betul dan tetap di atas jalan yang betul itu. Bahawa rangkaian orang-orang munafik dalam kerja-kerja meruntuhkan kerajaan Islam di sepanjang zaman boleh terlihat dalam sepanjang sejarah kepemimpinan pemerintahan Daulah Islam ini. Tumbangnya kerajaan Bani Abbasiyah memang melalui serangan Mongol. Tetapi kalau dibaca sejarahnya, beberapa belas tahun sebelum itu tentera Mongol merisik. Selain mereka diberi bantuan secara senyap, maklumat dalaman yang dibocorkan oleh golongan-golongan Syiah, orang-orang munafik di dalam politik telah membocorkan rahsia sehingga tentera Mongol dapat mengumpul maklumat dan menyerang pada waktu, masa dan ketika yang tepat, lalu menyembelih umat Islam di satu pagi lebih daripada 200,000 orang. Ada riwayat menyebut 300,000 disembelih. Baghdad bertukar menjadi kolam darah. Bacalah sejarah kerajaan Osmaniyah Turki, kerajaan yang menjadi riayah, yang menjadi payung, yang menaungi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Mekah, Madinah pada masa itu. Bacalah sejarahnya, bagaimana
Sultan Abdul Hamid yang merupakan Sultan Kerajaan Osmaniyah Turki yang terakhir, yang digulingkan melalui gerak kerja Freemason, melalui tangan-tangan jahat yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Atatürk, mendapat bantuan daripada gulungan-gulungan politik yang munafik yang menyusup masuk di dalam pemerintahan dan istana. Sehingga kalau kita baca catatan-catatan yang dibuat oleh ahli-ahli sejarah, lebih kurang 15 ataupun 20 tahun sebelum tumbangnya kerajaan Osmaniyah Turki yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid, bagaimana didapati beratus-ratus NGO telah ditubuhkan di Turki, ditubuhkan di Istanbul, ditubuhkan di Ankara, di Busra, di rata-rata wilayah bandar-bandar besar di negara Turki. Mereka meniupkan slogan kemodenan, meninggalkan apa yang mereka namakan sebagai suatu yang kolot apabila mengikut agama. Gerakan Mustafa Kamal dibantu oleh Freemason, dibantu oleh gerakan-gerakan seperti Islam liberal hari ini. Mereka masuk melalui NGO melakukan serangan kepada Sultan Abdul Hamid, melemahkan kepelbagaian sudut kepemimpinan pemerintahan Osmaniyah, sehingga mereka menghasut di wilayah-wilayah Arab, sehingga datanglah faham kebangsaan Arab untuk Arab, sehingga mereka lahirkan faham sekularisme, da'ma lillahi lillah wa da'ma lil qaisar lil qaisar. Berilah hak Allah kepada Allah dan berilah hak pemerintah kepada pemerintah. Mereka memisahkan agama dengan negara, sehingga akhirnya sekitar tahun 20-an itu tumbanglah kerajaan Osmaniyah Turki di tangan Sultan Abdul Hamid. Suatu rentetan sejarah hitam yang sungguh-sungguh memilukan hati kita. Bahawa kejatuhan ini bukan berlaku tiba-tiba. Ianya dengan perancangan dan rangkaian peringkat Zionis dan juga Freemason antarabangsa. Oleh karena itu, rangkaian dan gerak kerja ini berlangsung terus. Perjuangan Islam menghadapi gulungan-gulungan ini, menghadapi angkatan gulungan Ahzab yang moden, yang senantiasa bergabung bagi melemahkan Islam dan umatnya. Tapi insya Allah, selama kita bertahan di atas nama Islam, selama kita tetap di atas prinsip Islam, maka kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita menjadi seperti gulungan-gulungan yang buta dan bodoh, yang menentang dan menghina para ulama, sebagaimana orang-orang munafik pada hari Ahzab menghina dan menyenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan tentang istana Parsi, istana yang ada di Rom dan sebagainya. Semua ini adalah strategi mereka. Oleh karena itu menjadi kewajipan kita mengambil iktibar daripada peperangan Ahzab ini. Satu iktibar yang besar ialah supaya kita tetap istiqamah dengan perjuangan Islam dan berterusan bersama dengan ulama bagi membangunkan Islam. Bersama kita senang dan kita susah dalam apa keadaan sekalipun. Nescaya Allah akan memberikan pahala yang banyak dan mengampunkan dosa kita semua. Dan jangan lupa, pada malam ini jam 10 malam, saya juga akan bersama dengan dua adik saya, Ustaz Abdul Halim dan Ustaz Abdul Rahim, sembang santai jam 10 malam di bawah tajuk Syurga. InsyaAllah kita bertemu malam nanti jam 10. Dan saya akhiri peringatan kepada seluruh umat Islam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kamu akan dikerumuni, akan dihimpit, diinjak oleh orang-orang yang sebelum daripada kamu.
Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu juga akan turut masuk sama. Lalu sahabat bertanya, qala Yahudi wan Nasara ya Rasulullah. Apakah yang Rasulullah maksudkan yang akan mengheret kami adalah Yahudi dan Nasara kah wahai Rasulullah? Yahudi Freemason dan golongan-golongan yang menentang itu. Nabi SAW menjawab, faman, siapakah lagi? Menunjukkan bahawa Yahudi Nasara rangkaian di peringkat antarabangsa sampai di peringkat nasional merangka kepelbagaian strategi bagi melemahkan umat Islam dan memadamkan cahaya Islam. Yakinlah dengan pertolongan Allah dan beristiqamahlah dengan Islam. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberi keampunan kepada kita semua. Saya memulakan tadi sekitar jam 3.05. Saya menamatkan 4.05 petang. Cukup 1 jam. Bertemu jam 10 malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.